Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Muhammadin al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa sahbihi ajma'in. وإلى حضرات جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام وإلى حضرات جميع الأولياء والصالحين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وإلى حضرات آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعشيرتنا ومعلمينا ومن لهم حقوق علينا شأن الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'd. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi dan ahli-ahli jawatan kuasa surau, yang berbahagia tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, pemimpin-pemimpin setempat, para alim ulama tempatan. Seterusnya tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kerana pada malam ini Allah izinkan kita untuk berada dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah akan bekalkan kita dengan ilmu yang secukupnya bagi kita menjalani kehidupan sebagai hamba-hamba Allah. Sebagai hamba-hamba Allah, kita ada tugas, ada kewajipan, ada perkara yang perlu kita lakukan. Dan perkara itu perlukan ilmu. Yang pertama, kita kena ada ilmu tauhid, ilmu mengenal pencipta kita. Siapa pencipta kita? Nak kenal dia. Sifatnya macam mana? Kesempurnaannya macam mana? Yang pertama. Yang kedua, kena belajar ilmu fiqh, ilmu kewajipan, ilmu tanggungjawab kita. Kerana dalam hidup ni banyak tanggungjawab kita. Kerana Allah jadikan kita ni semata-mata untuk beribadah kepadanya. Dalam Quran Allah sebut, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Dan tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk berbakti kepada aku, untuk beribadah kepada aku, untuk menjadi hamba-hambaku. Nak jadi hamba Allah ni macam-macam tu. Fiqh ni macam-macam. Kerja macam-macam, tanggungjawab macam-macam. Semayang tu kena belajar. Kena belajar membaca apa tu. Al-Quran tak erti baca, macam mana nak semayang? Zikir-zikir kena belajar. Gerak-geri kena belajar. Kadang-kadang kita melakukan perkara yang membatalkan sembahyang. Gerak-geri lebih tinggi gerak kita tahu batal sembahyangnya. Itu fiqh. Mau sembahyang, puasa gitu juga.
Zakat begitu juga. Haji begitu juga. Lagi banyak nak belajar. Umrah kena belajar juga. Jadi banyak. Nak berniaga kena belajar bab berniaga. Nak berkeluarga kena belajar bab kekeluargaan. Nikah kahwin nak belajar. Bab fiqh ada 4 rubuk atau 4 perkara yang mesti kita tahu. Nah, yang pertama ibadah. Macam mana nak beribadat kepada Allah. Yang kedua muamalah. Muamalah tu interaksi sama manusia. Jual beli macam mana, pinjam meminjam macam mana, gadai menggadai macam mana, bawa jumpa macam mana, dan sebagainya. Itu namanya muamalah. Yang ketiga munakahah. Munakahah tu artinya kekeluargaan. Macam mana pergaulan kita dengan isteri, macam mana, macam mana nak didik anak, macam mana nak berpisah dengan isteri dan sebagainya. Itu namanya munakahah. Yang keempat jinayah. Jinayah tu artinya kita hidup bermasyarakat. Ada pemimpin, ada pengikut, ada undang-undang. Nama undang-undangnya undang-undang jinayah. Kalau kita mencuri, apa hukumnya? Kalau kita merompak, apa hukumnya? Kalau kita berzina, apa hukumnya? Dan sebagainya. Itu 4 rubuk tu. Itu masuk dalam fiqh. Tak habis lagi tu. Itu baru fiqh. Yang ketiga tasawuf. Nah, ada ilmu tu. Tasawuf tu belajar tentang hati. Belajar tentang ilmu batin. Sifat-sifat yang terpuji apa? Sifat-sifat yang dikeji apa? Nak belajar tu. Nafsu ada macam mana? Macam mana nak mengawal nafsu dan sebagainya. Itu ilmu tasawuf. Ketiga-tiga ilmu lah adalah ilmu yang terkandung dalam ajaran Islam. Tauhid, fiqh, tasawuf. Ketiga-tiga itu dipanggil dinul Islam. Dan ketiga-tiga ilmu itu hendaklah kita amalkan serentak. Tak boleh dipisah-pisahkan. Tahu arti serentak? Tahu arti serentak? Arti apa? Semua dalam satu masa. Dengan hari ini kita bertauhid, tak ada fiqh. Kita berfiqh, tak ada bertauhid, tak ada tasawuf. Jangan. Dia mesti ada tiga-tiga tu. Apa saja kita buat, mesti ada tiga-tiga ilmu. Mesti ada tauhid, ada fiqh, ada tasawuf. Itu namanya serentak. Cakap komputernya simultaneous. Tak boleh dipisah-pisah. Belajarnya tak apa. Belajarnya hari ini kita belajar tauhid. Besok kita belajar fiqh. Lusa kita belajar tasawuf. Itu tak apa. Belajarnya tak apa. Tapi amalannya mesti serentak. Apa saja kita buat mesti ada 3 perkara ni. Dalam sembahyang ada tauhid, ada fiqh, ada tasawuf. Dalam puasa ada tauhid, ada fiqh, ada tasawuf. Dalam berinteraksi sama manusia ada fiqh, ada tauhid, ada tasawuf. Dalam munakahat ada fiqh, tauhid, tasawuf. Mana apa saja semua termasuk dalam tiga ilmu. Yang lain itu cabang-cabang. Yang kita belajar ni hadis. Hadis ni tengok dia mengenai bab apa? Mengenai bab tauhid, bab tauhid lah. Atau mengenai bab fiqh, fiqh lah. Kalau mengenai bab tasawuf, tasawuf lah. Itu hadis ya. Yang kita belajar malam ni. Baik, untuk malam ini kita sambung pembacaan kita. Tajuk utamanya tak habis tu, iaitu perkara yang berkenaan dengan sendi agama. Bukan itu. Kita masuk dalam bab apa? Syahadah, sembahyang, zakat, haji dan puasa. Kelas kita baca tu. Muka surat 121 sudah baca tu separuh. Sekarang ni sampai 123. 123. Tang mana nak mula? Mengeluarkan zakat. Mengeluarkan zakat. Atas sekali ya. Okey. Kita masih bicara tentang zakat. Zakat ni penting kerana dia selalunya berkait dengan sembahyang. Bila ada perintah sembahyang, adalah perintah zakat. Ya ke tak? Ya. Wa aqimus solata wa atul zakat. Mesti ada tu. Dia regunya tu. Dia tak ada pisah antara sembahyang dan zakat. Maknanya penting. Sama penting dengan sembahyang. Kalau tidak Allah tak kapitkan dua-dua tu. Itu zakat ya. Baik, baca senang.
Mengeluarkan zakat berarti memberikan secara ikhlas. Keluarkan zakat itu bagi ikhlas. Jangan rasa kita macam rasa dia tu terhutang budi dengan kita. Tak ada. Kerana zakat tu dia yang punya. Hak dia. Jadi yang sebenarnya kita menunaikan hak dia. Itu yang kita keluarkan zakat tu. Harta yang kita keluar tu dia punya. Nah, bukan dia ada apa? Bukan ada terasa berhutang budi dengan kita, tak. Kita patutnya terasa lega bila kita bagi zakat. Lepas tanggungjawab kita. Artinya memberikan secara ikhlas. Mesti ikhlas. Kepada orang-orang yang berhak. Ada 8 asnaf tu. Boleh menerima zakat. Yang berhak menerimanya dari bahagiannya yang telah ditentukan. Kita tentukan. Yang boleh menerima zakat adalah fakir, miskin, amil, lagi apa? Mu'alaf, orang yang berhutang, lagi apa? Orang yang berjuang jalan Allah, orang yang musafir dan sebagainya. Itu 8 asnaf ya. Layak menerima zakat. Jadi menerima itu ya. Zakat adalah ibadat macam sembahyang juga. Zakat adalah ibadat macam sembahyang, macam puasa, macam baca Quran, macam mengaji. Ibadat belakang tu ya. Mengerjakan ibadat ini terletak kepada iman. Ya, kalau kita tak zakat, orang tahu ke tak? Orang lain tahu tak? Tahu. Tahu ke? Mana tahu? Kalau kita dah mengeluarkan zakat, simpan harta tu. Orang lain tahu tak? Tak tahu. Tapi siapa yang tahu? Allah yang tahu. Itu ibadat ya. Itu menentukan apa? Memerlukan ikhlas. Dia mengerjakan itu terletak kepada iman kita. Kalau iman kita kuat, kita akan keluarkan zakat. Tak ada tinggalkan zakat ya. Boleh bagi pada mana-mana pun. 8 asnaf tu. Boleh bagi pada tidak senang, bagi pada amil. Itu dia boleh agihkan kepada yang layak menerimanya. Itu paling senang. Amil. Amil itu apa? Orang yang berhak menyimpan harta yang kita bagi itu. Dia tukang agihkan. Yang nama amil. Macam kita zakat fitrah bagi pada amil juga. Mudah sikit. Tapi kalau nak bagi sendiri boleh tak? Boleh. Tak salah. Boleh tak bagi kepada pertubuhan-pertubuhan yang memperjuangkan Islam? Boleh. Boleh tak bagi kepada sekolah-sekolah yang belajar agama? Boleh. Itu. Kepulang pada kita. Dia bergantung pada iman. Sebagaimana halnya dengan ibadah sembahyang. Orang yang teguh kekuatan imannya tentunya dengan mudah mengeluarkan zakatnya. Kalau dia iman kuat mesti dia keluarkan zakat. Tak ada bertangguh-tangguh. Tak ada nanti tak ada. Terus keluarnya. Bila cukup masanya dia keluarnya. Mengeluarkan zakatnya bila-bila masa yang diperlukan. Sebaliknya orang yang lemah imannya merasa sayang hendak mengeluarkannya. Kerana harta senang nak berpisah dengan harta ya. Zakat ni mengeluarkan duit, mengeluarkan harta, mengeluarkan emas, mengeluarkan bijiran, mengeluarkan binatang dan sebagainya. Kena bagi kepada orang lain, bagi begitu aja. Jadi kalau iman kuat, dia rasa rugi ya. Itu kalau lemah imannya. Sebaliknya orang yang lemah imannya merasa sayang hendak mengeluarkannya dengan bermacam-macam helah. Kerana terasa olehnya kekurangan hartanya. Mulai banyak harta, bila keluar zakat, dah kurang hartanya. Kekurangan hartanya. Yang selama ini dicari. Dia penat mencari harta. Itu nak bagi pula, free je bagi orang lain. Rasa rugi benar rasanya. Itu orang yang kurang iman. Yang lemah imannya tu. Yang selama ini dicari dan dikumpul dengan bersusah payah. Hingga dia lupa kewajipannya terhadap hartanya tu. Dia lupa bahawa harta itu bukan semuanya dia punya. Setengah daripadanya, sebahagian daripadanya kepunyaan orang yang berhak menerimanya. Itu 8 asnaf tadi ya. Dipanggil mustahiq. Orang yang layak menerima zakat dipanggil mustahiq. Dan dia percaya hartanya adalah miliknya selama-lamanya. Itu orang tak ada iman. Atau kurang benar imannya, lemah imannya. Dia rasa harta itu dia punya. Kenapa nak bagi orang lain?
Bila bagi kau orang hotel tu, bila kau orang hotel aku udah merosot simpanan aku. Tapi kalau ada iman, dia sedar bahawa itu bukan hak dia. Dia simpan pun bukan hak dia. Maknanya dia nyimpan harta yang kepunyaan orang lain. Bukan dia punya. Yang punya itu siapa? Orang yang wajib menerima, yang berhak menerima zakat. Itu yang punya. Bukan dia punya. Jadi orang kuat iman, dia akan mengeluarkan zakat. Cukup masa dia keluar. Tak ada simpan-simpan. Tak ada tangguh-tangguh. Orang yang enggan mengeluarkan zakatnya dipandang orang yang berjenayah kepada agama Islam. Berarti orang melakukan jenayah. Dia satu kesalahan. Dalam kesalahan jenayah. Boleh diperangi orang tu. Zaman Abu Bakar diperang orang yang tak nak mengeluarkan zakat tu. Kepada agama Islam. Dan dia adalah musuh Allah dan masyarakat. Dia menjadi musuh kepada Allah dan musuh kepada masyarakat. Musuh Allah, musuh Islam lah. Musuh masyarakat, musuh orang beriman ya. Kalau dalam masyarakat banyak pula orang-orang yang enggan mengeluarkan zakat, maka besarlah kemungkinan akan disengsarakan kehidupan. Disengsarakan kehidupan mereka dan kesengsaraan ini akan menimpa sekalian manusia. Sebagaimana yang difaham dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan bahawa tidak menegah satu kaum akan zakat, melainkan akan ditegah kurunnya, melainkan akan dicegah turunnya hujan dari langit. Mana hujan tak turun, apa jadi? Kalau hujan tak turun apa jadi? Kemarau. Macam kalau tak ada hujan turun macam mana? Habis pokok-pokok kering, kuning pokok tu. Kalau kemarau, kalau tak ada hujan ya, itu di antaranya orang tak nak mengeluarkan zakat tu. Dicegah turunnya hujan dari langit. Dan kalau tidak kerana binatang-binatang, tidaklah dihujankan mereka terus menerus. Kalau tak ada kerana binatang-binatang, kerana binatang pun nak makan, binatang pun nak minum, nak air. Bila air, ada air, tumbuh-tumbuhan subur, rumput-rumput boleh hidup dengan baik, dengan cergasnya ataupun dengan freshnya, dengan subur. Jadi ada binatang, lembu ada, kambing ada, kerana ada binatang lah tu. Kerana binatang tu bukan wajib mengeluarkan zakat pun. Allah kasih kepada semua makhluknya, termasuk binatang. Dia tak nak bagi binatang tu menderita. Tapi kalau bukan kerana binatang, sampai sepanjang-panjang tak ada hujan turun. Kering kontang lah pokok-pokok tu. Itu di antaranya. Nabi ngapa ni? Nescaya dicegah turunnya hujan dari langit. Dan kalaulah tidak kerana binatang-binatang, tidaklah dihujani mereka terus menerus. Tak ada turun sama semua. Tapi kalau ada binatang, Allah kesian dengan binatang tu, diturun juga hujan. Segorlah rumput, boleh mereka makan dan sebagainya. Macam-macam. Banyak dengan maksiat apa jadi? Allah datangkan bala bencana. Allah datangkan gempa bumi. Allah datangkan hujan banyak benar sampai banjir. Apa-apa dia Allah lakukan, boleh Allah lakukan. Hasil dari maksiat dia dilakukan oleh manusia. Sebab itu apa saja hukum-hukum Allah tu, dia menyelamatkan manusia. Dia menjaga manusia. Dia tidak menjadikan manusia tu menderita kesengsaraan. Apa saja, itu bagi zakat. Dilarang manusia tu jangan menyembah lain daripada Allah Ta'ala. Dilarang manusia tu laku zalim dan sebagainya. Supaya terselamat manusia tu dari sebarang bencana. Mengerjakan haji, itu zakat dah habis. Kita zakat dah habis. Allah boleh turunkan bala, Allah boleh turunkan bencana, Allah boleh turunkan musibah kalau orang tak mengeluarkan zakat. Di samping hukum orang tak zakat apa? Berdosa. Wa basyiril apa nama? Dah lupa saya. Wa basyiril ladzina wa basyirhum bi'adzabin alim, kata Allah ya. Berilah berita gembira kepada mereka dengan azab yang amat pedih.
bagi orang yang tak nak zakat tu. Wa basyirhum bi'adzabin 'adzim, 'adzabin alim. Berilah berita gembira, apa perli? Berilah berita gembira kepada mereka dengan azab yang amat pedih. Orang tak nak zakat tu. Itu dia. Jadi adalah bencana yang Allah datangkan. Habis cerita zakat. Haji. Zakat ada masalah. Kerana nak tanya tentang zakat. Bukan semua harta dia keluar tu. Berapa peratus? Berapa peratus kita kena keluarkan zakat? 2.5%. Itu aja. Tiap-tiap RM1,000, RM25. 2.5% ya. Banyak mana? 1/40. 1/40 artinya 2.5% lah. 2.5%. Itu aja keluar. Banyak. Kalau ada 100,000, duitnya 2.500. Kita suka ya, dan sebagainya. Bukan semuanya. Sebahagian dia aja. Habis cerita zakat, tak ada masalah. Kita pergi haji pula. Banyak tuan-tuan dah pergi haji dah. Tuan Jamin dah pergi haji, saya dah pergi haji. Yang belum tu bercita-cita lah nak pergi haji ya. Pasang niat. Azam betul-betul nak pergi haji. Kerana fazilat di Mekah tu berbeza dengan fazilat di Mamah Dewan. Siapa semayang di Masjidil Haram, pahalanya 100,000 kali ganda berbanding dengan semayang di Masjid Madinah. Tak kata tak? Itu banding dengan Masjid Madinah. Bukan banding dengan Masjid An-Nur. 100,000 kali ganda berbanding dengan Masjid Madinah. Itu semayang di Masjidil Haram. Siapa semayang di Masjid Madinah, pahalanya 1,000 kali ganda daripada dia semayang di Masjid Al-Aqsa. Siapa semayang di Masjid Al-Aqsa? Tahu Masjid Al-Aqsa di mana? Di Palestin. Kiblat kita yang pertama, Masjid Al-Aqsa. Siapa semayang di Masjid Al-Aqsa, Allah akan gandakan pahalanya 500 kali ganda berbanding dengan Masjid An-Nur, berbanding dengan Masjid Sengalsong, berbanding dengan Masjid apa lagi? Masjid Air Kuning. Berbanding dengan Masjid Syuhada di Bandar Baru tu. Bayangkan berapa kali ganda antara Masjid Haram dengan Masjid An-Nur. 1,000 kambut campur 1,000 kali 500. 1,000 kali 500 gandanya. Itu dia Masjid Haram. Jadi tuan-tuan, bercita-citalah azam untuk pergi ke Mekah. Kalau tak boleh pergi haji, orang-orangnya pergi umrah. Dapat kita semayang di sana. Puasa di sana pun lebih-lebih pahalanya banding dengan puasa di sini. Jadi kita tengok apa? Haji pula. Tengok ya. Siapa mampu dapat pergi, ya, ada kelulusan pergi, duit ada apa, tak ada apa halangan, tapi saja tak nak pergi, saja tak siur nak pergi, tak ada apa alasan. Mati dia sebelumnya, maka dia mati sebahagian daripada Yahudi dan Nasara. Tak benar? Tak benar? Siapa mampu pergi haji dan ada jalan, ada lorong perginya, tak ada halangan, tak ada apa-apa halangannya, saja tak nak pergi kerana takutkan duit habis, kerana takutkan rugi, mati dia sebelumnya, maka dia mati sebahagian daripada Yahudi dan Nasrani. Sebenar? Jadi sebab itu kita pergi ke sana. Pahalanya lebih. Dan haji itu kalau diterima Allah, balasannya lain tak ada apa. Apa balasan selain apa? Syurga. Al-hajjul mabrur laisa lahu jaza' illa al-jannah. Haji yang diterima Allah tidak ada balasan selain apa? Syurga. Nak kita nak syurga ni. Kita itulah cita-cita kita pun. Harapan kita tu nak masuk syurga lah. Itu yang bekerja benar. Yang bekerja benar kita ibadat ni. Semayang lah, puasa lah, sedekah lah. Nakkan syurga lah. Baik, tengok haji. Mengerjakan haji
bererti menunaikan segala pekerjaan di Mekah. Buat di Mekah. Haji di Mekah ya. Di Pulau Pinang bukan haji. Di Bangkok bukan haji. Di New York bukan haji. Allah dah tetapkan haji itu di Mekah. Kenapa? Itu tanya Allah lah, kita tak tahu. Sebab mengerjakan haji di Mekah. Padahal kira ibadah boleh tak? Buat haji di Washington boleh tak? Buat haji di Melbourne boleh tak? Boleh kalau ikut otak kita. Tapi Tuhan tak syariat begitu. Nak buat haji di Mekah saja. Menurut peraturannya, jadi haji itu ada berbagai syarat, berbagai cara. Ada berbagai peraturan yang telah ditetapkan. Haji adalah ibadat yang memerlukan beberapa syarat yang tertentu bagi orang yang hendak mengerjakannya. Tak pergi haji ada syarat dia. Haji selain merupakan ibadah adalah juga melambangkan persatuan umat. Persatuan umat bersatu sana. Kita nak tengok macam-macam bentuk manusia. Tengok pergi ke Mekah. Macam-macam macam ni. Di sana ada disatukan umat manusia ni. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang hitam, ada yang putih. Macam-macam macam ni. Melambangkan persatuan umat yang bersatu kiblat. Semua menghadap kiblat yang satu. Kaabah. Tak kira siapa kamu. Raja pun menghadap Kaabah. Gubernur pun ngadap Kaabah. Presiden pun ngadap Kaabah. Komander pun ngadap Kaabah. Orang biasa pun ngadap Kaabah juga. Hamba pun ngadap Kaabah juga. Itu dia. Menyatakan penyatuan umat. Kiblat yang sama. Tak kira siapa kamu. Mesti menghadap kiblat. Kalau tak sah sembahyang. Dia menambahkan persatuan umat yang bersatu kiblat dan bersatu pandangan hidup. Semua hidup cara Islam. Ya, kerana Allah dah lengkapkan Islam tu. Dan Allah dah isytihar, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang Allah redha hanyalah agama Islam. Lain semua tak redha. Ya, Allah dah khabar juga dalam Quran apa? Kata Allah, "Wa man yabtaghi ghairal Islami dina falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin." Kata Allah. Barang siapa mencari satu cara hidup lain daripada cara hidup Islam, maka sekali-kali tidak diterima oleh Allah Ta'ala. No way Allah will accept. Wa fil akhirati minal khasirin. Dan di akhirat nanti, mereka terdiri daripada golongan orang-orang yang rugi. Dia ke Islam rugi. Kalau rugi ke mana? Rugi ke mana? Neraka. Ikut Islam baru tak ada rugi. Tak ada rugi baru layak masuk syurga. Itu nak ikut cara Islam ya. Itu haji orang itulah. Haji adalah ibadat yang memerlukan beberapa syarat yang tertentu bagi orang yang hendak mengerjakannya. Haji selain merupakan ibadat adalah juga melambangkan persatuan umat yang bersatu kiblat dan bersatu pandangan hidup. Sebenarnya dalam upacara pekerjaan haji ada mengandungi beberapa hikmah. Ada beberapa hikmah itu ya, dan falsafah. Di antaranya perhimpunan sekalian manusia di sekeliling Baitullah. Semua berhimpun ada di keliling Baitullah. Kerana tawaf. Pakai pun sama. Boleh pakai kot kan? Ada pakai tie kan orang tawaf? Pakai apa? Pakai kain ihram. Semua pakai ihram. Raja pakai apa itu. Rakyat pakai apa itu. Menteri pakai apa itu. Hamba pakai apa itu juga. Sama aja uniformnya. Di sekeliling Kaabah tu. Kerana tawaf adalah menandakan kesatuan jiwa. Walaupun berlainan bangsa. Tak kira siapa. Orang Negro situ. Orang Turki situ. Orang Cina di situ. Orang India di situ. Orang Jepun di situ. Siapa-siapa pun semua. Sama aja pakaian pun. Pakai ihram lah ke. Siapa pergi Mekah dia tahu lah ya. Itu melambangkan perpaduan di dalam umat manusia dalam dunia ni. Kerana tawaf adalah
menandakan kesatuan jiwa walaupun berlainan bangsa. Wukuf di padang Arafah. Wukuf tu apa? Berhenti. Berehat. Bermalam-malam itu namanya wukuf. Wukuf tu berhenti. Macam wukuf di mana? Wukuf di masjid. Intikaf. Dia wukuf namanya. Wukuf di masjid. Intikaf. Di Arafah tu wukuf juga namanya. Padang ya. Yang bermacam jenis manusia situ. Membuktikan betapa rapatnya tali persaudaraan dan persahabatan di antara mereka. Kita boleh berkenal-kenalan. Boleh berkenal-kenalan dengan orang Negro, boleh berkenal-kenalan dengan orang India, boleh berkenal-kenalan dengan orang Cina, boleh berkenal-kenalan dengan orang putih, boleh berkenal-kenalan dengan orang Australia, boleh berkenal-kenalan dengan orang asli dan sebagainya. Kalau di Mekah jumpa lah kalah. Lain Mekah payah nak jumpa. Kita Indonesia ni hanya boleh berkenal-kenalan dengan orang di Malaysia je lah. Boleh berkenalan dengan orang Cina, boleh berkenalan dengan orang India, boleh berkenalan dengan orang Bangla. Itu di Malaysia. Tapi kalau di Mekah semua. Jepun boleh berkenalan dengan dia. Boleh cerita dengan tu. Boleh berkenalan dengan orang Arab. Orang Arab tu macam-macam jenis. Ada yang alim benar. Orang Arab tu. Ada yang sombong. Orang Kurdis tu, orang Kurdis daripada negara namanya Kurdistan. Lawa-lawa orang Arabnya. Putihnya. Putihnya lawa tu, bukan macam putih orang putih tu. Lawa ni, kemerah-merahan putihnya. Dan alim lah tu. Itu orang Kurdis. Keturunan apa? Salahuddin Al-Ayyubi. Itu orang namanya orang Kurdistan. Wukuf di padang Arafah dan dari bermacam-macam jenis manusia membuktikan betapa rapatnya tali persaudaraan dan persahabatan di antara mereka. Manakala pekerjaan melontar anak batu. Apa kerja melontar anak batu tu? Melontar lah. Melontar anak batu. Jamrah. Pada jamrah yang 3 tu. Jamratul Ula, Jamratul Wusta, Jamratul Aqabah. Ada 3 tempat tu kita melontar. Menandakan apa? Sama kita bermusuh dengan iblis. Seolah kita melontar iblis ya. Itu dah. Kita melontar jumrah. Manakala pekerjaan melontar anak batu menunjukkan betapa pentingnya usaha mencegah kejahatan. Kejahatan apa? Yang jahat apa? Hawa nafsu. Dan juga kejahatan apa? Kejahatan menghalau dan melontar syaitan yang selalu menghalangi pekerjaan yang baik. Syaitan itulah kerjanya. Dia bukan suka tuan-tuan ngaji ni. Suka kan syaitan? Seronok kan? Dia akan usaha supaya mengganggu konsentrasi tuan-tuan ni. Dibaginya macam-macam hal. Dibawanya senjata, macam-macam senjata. Saya dah cerita banyak sekali di sini. Mula-mula dia bawa apa? Mula-mula senjata dia bawa di syaitan apa? Celak. Celak bubuh tak mana? Tak mata. Bila kena celak syaitan apa jadi? Mula dia ngangguk depan ustaz. Setuju cakap ustaz. Ada dah kena celak syaitan. Dah kena tengok ni. Tapi suara saya kuat tak adalah. Kerana suara kuat, dia dengar je dia bercelik mata. Jadi mana tak berjaya lah syaitan kerja ni. Ada? Kita tengok kiri kanan. Ada tak? Tak ada. Tak berjaya lah. Hati syaitan tu kecewa ke? Balik ke dia? Dia bawanya senjata yang kedua. Apa bawanya? Tak ada bawa celak, bawanya apa? Senjata kedua apa bawanya? Gincu. Syaitan bawa gincu. Gincu bubuh tang mana tuan-tuan? Tang? Bila letak mulutnya? Bubuh tang mana? Gincu bubuh tang mana? Bibio. Bibio tak betul? Di mana? Bibio. Bila kena gincu syaitan macam? Macam? Ustaz ngajar depan, dia ngajar belakang. Anu ngajar belakang ya. Cerita bola sepak lah.
cerita badminton lah, cerita tarik menari lah, macam-macam. Cerita kenduri lah, macam-macam ceritanya. Itu dah kena gigi setan lah. Tapi kejap ni, tak ada nampaknya. Tak ada orang sembang. Siapa bersembang-sembang hal dunia ketika Tuan Guru tengah ngajar dalam majlis ilmu, nanti di akhirat besok dibangkitkan seperti babi hitam. Tak benar? Tak benar? Jadi, ada 5 tempat. Jangan cerita hal dunia. Yang pertama dalam masjid. Dah saya cerita dulu kan? Ada cerita tak? Yang kedua, ketika Quran sedang dibaca. Yang ketiga, ketika azan lain. Yang ketiga, ketika majlis ilmu. Tadi dalam masjid. Yang kedua, ketika Quran dibaca. Yang ketiga, dalam majlis ilmu. Jangan cerita. Yang keempat, di majlis orang mati. Di majlis jenazah. Jangan cerita hari dunia. Yang kelima, di tanah perkuburan. Kalau orang tengah azan, ya, Tok Imam kata tadi tengah azan, dia bercakap juga. Itu bukan jadi babi. Dia nanti tak boleh mengucap kalimah syahadah ketika nak meninggal, nak mati. Dia ajar la ilaha illallah tinggal. Tak boleh. Tak. Bahaya ke tak kalau tak boleh mengucap kalimah syahadah? Tuan-tuan, bahaya ke tak? Bahaya kerana Allah, Nabi jamin orang yang boleh mengucap tu hanya iaitu akhir kalam sebut la ilaha illallah jamin syurga. Ya ke tak? Apa kata Nabi? Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa akhir kalam yang sebut kalimah la ilaha illallah dijamin masuk syurga. Kalau tak boleh, tak ada jaminan lah. Boleh jadi tak masuk, boleh jadi masuk. Dia nak tak masuk ke nak masuk? Kalau nak masuk, jangan bersembang-sembang ketika orang sedang azan, ya. Baik, sikit je lagi tuan-tuan, ya. Sebagaimana telah diketahui bahawa pekerjaan haji adalah pekerjaan ibadat. Ibadat tu dapat pahala. Sebab itu maka hendaklah dilakukannya dengan cara yang baik. Dan janganlah melakukannya sekadar mendapatkan nama saja. Jangan pergi haji kerana nak kesoban aja. Nak nama Pak Haji. Memang lah orang pergi haji tu automatik nama yang naik tak? Tak ada orang panggil Ibrahim lagi. Ada orang panggil Ibrahim. Dia panggil apa? Tuan Haji Ibrahim. Ada terus jadi tuan. Tuan Haji Ibrahim. Ya ke tak? Tuan-tuan panggil saya ada tak? Ada. Ibrahim ada. Jona? Pada korang ni Tuan Haji Ibrahim. Tuan Haji Amin. Ada orang panggil Amin. Ada betul tak? Tak ada. Dia kejap-kejap itu naik nama ya. Darjatnya naik. Itu dia. Itu di antara hikmahnya. Sebab itu maka hendaklah dilakukannya dengan cara yang baik dan janganlah melakukannya sekadar mendapatkan namanya saja. Sedang pahalanya adalah kosong. Kosong belaka. Ingatlah bahawa Rasul ada menyatakan bahawa haji yang baik, yang mabrur, tidak ada balasannya melainkan syurga. Kata Nabi, Al-Hajjul Mabrur laisa lahu jaza' illa jannah. Itu apa Arabnya. Dan tanda haji yang mabrur itu, apa tandanya? Dia haji itu diterima Tuhan ke tak? Tengok tandanya. Balik dari Mekah, macam mana keadaan dia? Kalau jogging pakai seluar pendek lagi, agak terima tak? Kalau jogging pakai seluar pendek lagi, terima di Tuhan ke tak? Tanda tak terima tu. Kalau dia balik, tanda diterima tu, dia semayang hanya di surau, di masjid, berjemaah. Kemudian tak ada kerkut, tak ada mengampui, tak ada nak mentor aja. Dia jadi orang yang penyabar, jadi orang yang penyantun dan sebagainya. Itu tanda haji itu diterima Tuhan, ya. Jadi itu dia. Dan tanda haji yang mabrur itu menurut pendapat setengah ulama ialah orang yang balik dari mengerjakannya adalah berkelakuan lebih baik daripada masa sebelum perginya ke Mekah. Tak ada kerkut lagi, tak ada perampoi lagi, tak ada ego lagi, tak ada sombong lagi. Itu kalau dia itu tanda diterima Tuhan nanti, ya. Sikit lagi, mengerjakan puasa. Itu daripada haji. Habis, haji dah habis. Ini puasa pula. Mengerjakan puasa berarti menahan nafsu lahir dan batin selama sebulan.
Kerana puasa itu mendidik kita menjadi orang apa? Orang yang bertakwa. Panjang cerita puasa ni. Ya, tapi ini pendek di sini. Tak apalah. Menjadikan. Kerana la'allakum tattaqun. Ya dah. Kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu puasa ya. Menjadikan kamu orang bertakwa. Memang boleh tak puasa melatih kita menjadi orang bertakwa? Boleh. Orang puasa banyak baca Quran. Bila dia banyak baca Quran, dia tahu apa yang terkandung dalam ajaran Islam. Bila dia tahu, dia buatlah. Orang puasa banyak berzikir. Bila dia banyak berzikir, Allah tenangkan jiwanya. Bila tenang jiwa, tanda orang takwa lah tu. Ya tak? Di bulan Ramadan dia puasa, digalakkan dia tu banyak bersedekah. Orang banyak bersedekah, tanda pemurah. Itu tanda orang bertakwa lah tu. Tak faham lagi? Dalam bulan puasa ada digalakkan kita semayang. Banyak tak semayang bulan puasa? Ada jenis semayang hanya di bulan puasa. Semayang apa? Semayang tarawih. Bila dia banyak semayang, apa jadi? Tercegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Dia rajin semayang. Kerana itu semayang tu mencegah dia dari perbuatan keji dan mungkar. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Jadi itu semua ciri-ciri takwa belaka tu. Ya. Panjang cerita ni. Kalau nak tajuk itu kan satu ceramah tu. Tajuk puasa aja. Nanti dekat puasa tu boleh nak panggil. Cerita bab puasa aja. Mengerjakan puasa berarti menahan nafsu lahir dan batin selama sebulan pada bulan Ramadan. Puasa adalah ibadat yang wajib dilakukan oleh orang Islam untuk mendidik dan menjadi manusia yang insaf dan bertimbang rasa, terpelihara dari godaan nafsu dan yang selama ini belum pernah puas-puas. Nafsu mana pernah puas. Puasa adalah memerlukan kekosongan perut untuk mengenyangkan jiwa. Jiwa kenyang, perut kosong. Itu orang puasa ya. Untuk mengenyangkan jiwa dan semangat dengan perasaan yang luhur. Luhur tu yang suci, yang bersih. Dari ingatan yang dan ingatan yang suci sebagai memenuhi tuntutan ilahi. Itu hikmah puasa ya. Kemudian akhirnya penunjuk. Ini bulan depan kita baca ya. Bukan bulan depan, bulan ini. Sabtu yang keempat saja. Itu penunjuknya ya. Dah habis penunjuk tu, habislah cerita hadis yang 3 dah, baru masuk hadis yang keempat. Alright, sekian dulu pembacaan kita pada malam ini. Sebelum saya tutup, ada siapa-siapa nak bangkang? Tak ada. Ada siapa-siapa nak tanya? Tak ada juga. Alhamdulillah. Ada? Sila. Besok kita sejak puasa digalakkan seperti ada yang nak buat, ada tak buat. Hukumnya sunat muakkadah. Apa tu muakkadah? Dituntut sungguh-sungguh, hampir kepada wajib di bulan Rajab ni. Jadi korban kalau waktu China tu bagi puasa. Dia termasuk dalam bulan haram. Bulan haram tu artinya bulan yang haram untuk berperang. Ada 4 bulan. Yang pertama Rajab. Yang kedua apa? Salah. Yang kedua bukan Syaban. Yang kedua Zulqaidah. Yang ketiga Zulhijjah. Yang keempat Muharram. 4 bulan ni panggil bulan haram. Asyharul haram. Siapa puasa 3 hari berturut-turut di 4 bulan ni, Sabtu, Khamis, Jumaat, Sabtu, 3 hari berturut-turut. 1 hari dia puasa dapat fadilat seolah-olah dia puasa 700 hari. Kalau 3 hari berapa? Kan Jamin? 2100 hari. Siapa tak nak? Itu bulan Rajab ya. Hebat tu. 2100 hari. Tak nak. Padahal dia 3 hari puasa. 1 hari seolah-olah dia puasa 700 hari.
Nah, kalau 3 hari, 700 kali 3 berapa? 2,100. Nah, itu bulan Rajab ya. 4 bulan tadi. Nama bulannya bulan haram. Ashharul haram. Nah, lepas Rajab diselangi oleh Syaban. Syaban ada fadilah lain, tapi tak bukannya itu ya. Lain fadilahnya. Nah. Lepas Syaban, Ramadan. Lepas Ramadan, Syawal. Lepas Syawal, Zulqaidah. Itu yang tu. Itu kali bulan yang kedua. Zulqaidah. Orang Melayu kata bulan Mahapid. Begitu juga dia masuk dalam Ashharul Haram. Lepas tu Zulhijjah, lepas tu betul turut. Yang lepas ini betul turut. Zulqaidah, Zulhijjah, lepas tu Muharram. Nah, ya. Jadi jangan tinggal puasa tu. Kalau boleh 15 hari puasa. Bulan Rajab 15 hari, Syaban tengok lepas 15 makruh puasa ya. Alright. Jadi ini menggalakkan kita supaya berpuasa. Korban kalau macam mana pagi tu ya. Paling komatnya sehari. Kalau boleh biar 15 hari, tak boleh 15 hari 14. Tak boleh 14 13. Tak boleh 13 12. Tak boleh 12 11. Tak boleh 11 10. Tak boleh 10 9. Tak boleh 9 8. Tak boleh 8 7. Tak boleh 7 6. Tak boleh 6 5. Tak boleh 5 4. Tak boleh 4 3. Tak boleh 3 2. Tak boleh 2 1. Kalau 1 pun tak lalu saya cerita Islam lah ya. Ha, 1 pun tak lalu. Mudah-mudahan saya lalu lah, saya ngajar ni. Kalau saya pun tak lalu, esok Tuhan tanya apa nak jawab. Lima taquluna ma la taf'alun. Ngapa kamu pandai bercakap je tapi tak pandai berbuat? Apa nak jawab tu ya? Alright, terima kasih. Lagi? Habis. Satu soalan je. Dia yang besar kepala. Kerana dalam majlis semua orang yang bertanya besar kepala ya. Baik, sekian dulu. Ampun maaf. Aku qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin.